Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wala ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin. Wa qayyumus samawati wal ardin. Wa maliku yaumiddin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ihfazna min kaidil kaidin wa min hasadin hasidin wa min sihris sahirin ya rabbal alamin. Allahumma rabbana innana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma man arada bina wa arada bi islamina wa arada bi a'radina wa manhajina wa bi dirasatina wa man hawlana wa masyayikhina bisu'in aw hikdin aw hasadin aw fitnatin aw sihrin aw fasadin aw shihna'in aw khiyanatin aw iftira'in aw saddin. Allahumma asrif 'anna shururahum waj'al shururahum 'ala nuhurihim waj'alhum ayatan wa 'ibratan li ulil albab ya sami'ad du'a. Allahumma alayka biman sadda an sabilika ya rabbal alamin. Allahumma alayka bihim fa innahum la yu'jizunak. Allahumma fa anzil alayhim ba'saka alladhi la yuraddu 'anil qaumil mujrimin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala boleh sama-sama kita berjumpa di dalam ruangan pengajian malam kita sebagai biasa. Kita telah berhenti pada beberapa hari kerana ada kesibukan. Maka insya-Allah pada perjumpaan sekali ini kita akan sambung pengajian kita sebagai biasa bimasyiatillahi azza wa jalla. Jadi kita nak mula ambilnya kesempatan dan keberkatan. Kita mari mula dulu majlis kita dengan pentafsiran surah Fussilat sebagai sambungan yang kita telah berhenti pada beberapa hari yang telah lepas. Maka insya-Allah pada perjumpaan kita sekali ini marilah sama-sama kita bertadabbur akan isi kandungan ayat Al-Quran bersama dengan pengajian majlis kita sebagai biasalah biiznillahi azza wa jalla. Jadi pada perjumpaan hak telah lepas tu kita duk baca tentang kelebihan dan jazak hak Allah Taala duk royaklah dalam Quran dia tu, balas bagi mereka yang istiqamah. Istiqamah ni salah satu daripada anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Kepada kita sebagai umat Islam yang beriman, satu anugerah yang besar sekali iaitu al-istiqamah. Lepas daripada kita beriman, berislam, ada ihsan, kita nak istiqamah.
di atas amalan kita, sama ada amalan luar, panggil amalan anggota, ataupun amalan hati. Nak wi istiqamah, hendak beri istiqamah, wi jadi molek tu, pastilah kita kena dapat taufik, dapatnya anugerah, kekuatan, hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kalau tidak, nescaya kita sebagai orang Islam sendiri pun nak istiqamah tak boleh. Istiqamah tak boleh. Maka istiqamah ni ke istimewa hak Tuhan nak berikan kepada kita, kita telah dengar dah. Kata balasnya orang istiqamah ni, Allah Ta'ala rayak kata, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jadi Tuhan suruh malaikat dia tu, perintah kepada malaikat dia tu turun menerimakan akan ruh mereka yang istiqamah setelah daripada dia tu sebagai orang yang beriman, nak kembali kelik kepada Allah Ta'ala tu, Allah Ta'ala suruh malaikat dia, mari ambil, terima akan ruh orang yang istiqamah tadi. Mari royak gapo? Mari royak kata jangan takut, jangan rusing. Dan aku nak beri berita gembira dengan izinnya Tuhan, kata mung ning akan menemui syurga sebagaimana Tuhan duk berjanji hak mung duk beriman, hak mung tu duduk istiqamah dan sebagainya. Itu adalah ayat hak dulu. Ayat-ayat hak dulu. Setelah daripada tu malaikat pun sahuti lagi. Seolah kata beri semangat lagi. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami ni, iaitu para malaikat lah rakyat tu, kami di situ tu, menolong kamu di dalam hidup pada dunia dan pada hari akhirat. Awliya mana kekasih, makna kata senantiasa yang nak sayang dengan kita, senantiasa yang nak mendekati kita. Walaupun kita tak nampak dia, tapi dengan iman kita, kita nampak dengan mata hati basirah kita terhadap para malaikat Allah Subhanahu wa taala yang kita beriman dengan alam yang gaib itu. Lalu dia pun royak, kata aku inilah teman yang sejatinya, yang tak biasa memunuhkan hati, yang tak pernah dok buatnya manusia itu jadi menyakiti dan sebagainya. Di mana? Hayatid dunia, dalam hidup dunia dan di akhirat pula. Awal manazil akhirah, mana muqaddimah akhirah tu, iaitu pintu kita nak keluar roh kita daripada dunia ni kepada alam barzakh lah, kepada alam kubur pula. Satu alam yang lepas daripada dunia kita duduk ni. Lalu dia beri perjanjian dengan izinnya Tuhan, so khabar mari tu, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Allahu akbar. Bagi kamu tu perkara-perkara yang diinginkan oleh jiwa-jiwa kamu, serta kamu itu akan beroleh pada hari itu akan perkara-perkara yang cinta yang mendapati apa yang dijanji mari. Ini adalah perjanjian Tuhan kepada kita. Apakah kita nak rusingnya kita hidup di atas dunia ni kalau kita sebagai orang yang beriman? Kita orang yang ada Allah, orang yang ada akhirat, orang yang adanya para malaikat dan sebagainya. Apakah kita nak rusingnya? Menyakit hati kita nak timbul daripada mana? Apabila kita kembali klik kepada ayat yang ke-31 daripada surah Fussilat. Ini adalah perkara yang kita tu kena berasa di dalam hati kita, rasa di dalam jiwa kita, dalam akal fikiran kita, di dalam roh kita. Kerana Al-Quranul Karim adalah makanan bagi roh. Adalah makanan bagi roh kita. Roh kita ni berhajat kepada makanan juga. Berhajat kepada perkara yang nak menguatkan dia. Berhajat kepada perkara yang nak menambahkan kekuatan kepada dia.
iaitu tak lain tak bukan, iaitu isi kandungan Al-Quranul Karim, yang manusia itu dok cari tentang hakikat-hakikat hidup yang sebenar, hidup kesenangan yang sebenar, iaitu hidup hati yang tenang. Maka hati tak akan jadi tenang sebab hati itu ya liar. Hati itu sangat liar, sangat payah kita nak gawalkan dia. Pasti apabila kita tu pergi kepada ajaran lain daripada ajaran Tuhan ni, nescaya jadi tak puas kan. Hati kita tu jadi tak puas. Pasti apabila kita gantung kepada ajaran Al-Quranul Karim, di situlah jadi ke tempat akhir mahattah. Akhir tempat kita nak berhenti. Akhir tempat penyudahi bagi kita berasa sinilah tempat yang kita berasa puas hati. Dengan sebab itu Allah Ta'ala ada royak kepada orang yang nak meninggalkan dunia, sedangkan orang itu orang beriman serta istiqamah di atas amalan kebaikan dia, itulah balasan bagi dia. Semua tadi itu nuzulan min ghafurur rahim. Semua tadi itu pemberian kemewahan daripada siapa? Min ghafur, daripada Tuhan yang sangat mengampun. Anak Adam ni ya tak sunyi daripada silap dan salah. Kita nak ta'amul, makna kata kita nak muamalah dengan manusia ni, ya pasti kita kena muamalah seperti manusia. Kita nak muamalah dengan manusia seperti malaikat, tak boleh. Sebab manusia ni, ya ada sifat-sifat dia yang semula jadi dia tu, ya ada sifat manusia. Ada perselisihan, ada tak setuju, ada setuju, ada seni, ada tak seni, ada susah, ada payah, ada silap, ada betul, ada sekelain, ada tak sekelain, ada sengaja, tak sengaja, ada sebagainya. Itu apa panggil tabiat, sifat kesemulaan jadi bagi manusia. Apabila kita nak muamalah dengan manusia, kena muamalah umpama tu. Nak pergi kena belaka tu, tak lah. Nampak tak tu? Lalu, Tuhan ni bawa datang satu kalimah yang memuaskan hati kita, makna kata nuzulan. Pemberian semua tadi itu, hak Tuhan ada raya tu, min, daripada mana? Ghafur. Daripada Tuhan yang, yang maha pengampun. Sebab kenapa? Sebab nak hasilnya nikmat Allah Ta'ala hak Tuhan nak beri tadi tu pasti kena dapat daripada mana? Dapat daripada Ghafur, sifat pengampun. Kita nak dapat satu perkara tadi tu kena ada ampunan Allah Ta'ala kepada kita. So Allah kata ayat yang ke-32 ni sangat manusia itu berhajat. Kita salah pergi jumpa dengan Tuhan kita ni terima nak ampun bagi kita. Supaya kita salah, walillahil masalul a'la, kita salah, kita nak pergi jumpa dengan seorang, orang tu buka hati nak maaf kita, bahasa kana. So Allah kata gembira, siapa kata tak boleh nak royak sifat gembira tu macam mana. Orang yang rasa, orang diri seorang itulah yang rasa sendiri. Orang lain tak kuasa nak mensifatkan, nak mengroyakkan, nak mensifatkan, nak orang panggil kata ni, nak kemukakan gembira dalam hati itu lebih daripada seseorang yang berlaku dengan itu sifat. Tak ada. Habis bahasa, orang tua kata. Habis bahasa kita nak takbir, habis bahasa kita nak royak, nak kemukakan, habis. Tak ada. Ghafur satu. La. Rahim. Allahu Akbar. Lagi pengasihan ni. Kasih ni makna gana? Kasih ni perkara yang manusia itu duk cari. Kalimah kasih ni makna kata benda yang timbul daripada jiwa manusia. Kalau manusia lah nah. Jiwa manusia tu orang kasih ni makna kata dia nak buat lagu mana. Benda yang kasih tadi tu, we dapat kesenangan. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia kasih kepada hamba dia yang beriman, yang istiqamah. Dia kasih. Apabila Tuhan yang menjadikan segala-gala makhluk ni, bahkan diri kita apa dia berjadi,
dia kasih kepada kita, dia berasa nak beri kebaikan kepada kita, tak terhingga. Di situ. Sebab tu tanda alamat kasih-kasih ni mana nak hasilnya perkara yang baik kepada diri, kepada sesuatu, kepada moga yang manusia itu duk tujukan perkara tadi. Maka Allah Ta'ala ni kasih. Kama yaliku bihi subhanahu wa ta'ala, kasih kepada hamba dia yang beriman dan hamba dia yang beristiqamah di atas amalan kebaikan. Istiqamah besar sekali, istiqamah alal iman. Di atas iman kita kepada Allah Ta'ala. Senantiasa kena tetap iman kita dengan Tuhan ni kena widok sama. Apabila hati kita ni jadi tetap, yang lainnya gerak habis. Nampak dah tu? Ya gerak. Nak pergi kepada keredaan Allahu Jalla Jalaluh. Nak pergi kepada kemerdaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan sebagainya. Dia nak pergi, dia tak ada tangan dia, kaki dia, mata dia nak hadap kot tu. Nak menjadikan perkara-perkara itu khidmatkan. Patuhnya, khidmatnya kepada ajaran Tuhan dia lah, Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Banyak. Kemudian, insya-Allah kita akan sambung pula nah, iaitu ayat yang ke-33. Ayat ni satu perkara yang kita itu nak masuk tengok pula lah. Ayat yang ke-33 ni nak tengok kata khija hak manusia, hak Tuhan kena sekali ni khija gapo. Khija hak Tuhan kena, khija hak Tuhan itu setuju sekali. Hak setuju sekali. Cakap hak molek sekali, hak setuju sekali kita guna lidah kita. Khija lidah lah maksud sini ni. Khija lidah kita. Mari kita tengok. Kita boleh jadi belaka ni, hak ada royak ni, hak Tuhan ada royak ni, tapi kena pergi dengan cara. Pergi dengan cara, pergi dengan usaha, pergi dengan gapo lagi, pergi dengan tenaga, pergi dengan harta benda, pergi dengan kekuatan ilmu pengetahuan. Jangan pergi dengan semangat saja, tak boleh. Ni nak semangat kita ilmu pengetahuan tak cukup, jangan. Sekadar tak apalah, tapi nak naik jadi itu kelajak pada tahap dia itu tak boleh. Itu tak boleh. Kita kena faham dah sini nah. Perkara-perkara yang kita sebagai orang Islam itu kena ambil faham di sini. Baik. Ayat 33 tu Allahu Jalla Jalaluh telah firman. Cuba kita tengoklah ayat Quran, ambil Quran, mari tengok dengan mata kita. Tengok dengan mata kita, jadi jelas apa hak Tuhan nak royak kita. Hak Tuhan royak ni ia pedah belaka bagi kita. Pedah semua bagi kita. Tak ada jadi halangan gapo kali. Tu. Tuhan kata a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tuhan kata wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Ini kita mari nak tengok. Terkadang kita dengar dah ayat ni di telinga kita, orang duk baca gitu dan gini, kita nak tengok penafsiran dia ni, huraian dia tu macam mana. Kita nak faham sebagaimana hak Tuhan nak royak kita faham. Dia kata waman, tengok sekali lalu dulu, dan tidak ada, makna kata dan tidak ada yang lebih baik perkataan. Ya tafsir ikut tu. Maksud ni nak ayat maksud dulu. Dan tidak ada yang lebih baik perkataan daripada orang. Daripada orang. Makna kata tak ada perkataan hak lebih baik, hak keluar daripada mulut seseorang. Gitu. Terutama hak beriman kepada Allah lah, Subhanahu wa ta'ala. Amalan orang yang beriman. Lah mana? Yakni daripada orang yang menyerukan kepada Allah. Yakni menyerukan kepada mengasahkan dan mematuhi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lidah kita ni, hak Tuhan beri ni, satu makhluk yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita ni
perkara yang luar biasa. Kalau kita perhati di lidah tadi itu, satu makhluk yang Allah Ta'ala jadi di dalam diri seseorang manusia, yang dengan dialah kita boleh bercakap, boleh bertutur, boleh kira bercara, dan boleh kita itu faham setengah di atas setengah. Maka lidah ni kalau kita tengok pada rupa asal dia tu, tengoklah bangsa mana-mana, orang bangsa mana-mana, ya serupa. Satu anggota yang sama. Berlainan kecil besar itu sukulah. Tetapi rupa dia pada asal sama. Akan tetapi, wakhtilafu alsinatikum. Ikhtilaf alsinatikum makna kata alsinah jamak pada lisan. Cakap pe tadi itu berlainan yang keluar daripada lidah yang satu. Lidah adalah satu anggota daripada daging yang kasar yang boleh kita pegang dan lihat. Tetapi keluar daripada lidah itu berbahasa berlainan. Itu tu adalah gapo tu? Adalah Tuhan nak menunjuk kekuasaan dia. Bagi mereka yang ada akal fikiran lah. Bagi mereka yang mempunyai akal fikiran, yang ada akal yang waras, you tahu. Cuma mikir tengok. Maka kerja lidah ni terkadang ia banyak daripada perkara-perkara yang dak berlaku hara-hara dalam dunia ni pun dengan sebab lidah lah. Berlakunya tenang di situ, tenang di sini pun sebab lidah juga. Jadi lidah ni seolah kata kerja dia itu dua cabang. Kalau kerja balik molek, fabiha wa ni'mah. Kalau kerja balik tak molek, nas'alullah ta'ala as-salama wal afiyah. Dengan sebab itu, lidah kita yang Allah Ta'ala berikan kepada kita ni, Tuhan nak royak, nak hajar, nak tahu. Kata kita nak guna dia macam mana. Kita nak guna dia macam mana supaya lidah kita itu dapat ambil pedah. Kita tu dapat pedah daripada dia. Kita kena belajar juga cara bercakap apa ni. Bukan makna kata apabila kita pandai bercakap belaka, bukan. Bukan lagu tu. Kita kena belajar cara bercakap apa. Cakap apa jangan merosakkan hati seseorang yang Muslim. Tak ada. Itu adalah percakapan yang kemusnahan, kemurkaan akan tipu diri kita sendiri. Ya belajar juga orang kecek nak wakwi orang tu jadi punuh hati. Ya belajar, bukan tak belajar. Muallimuhu, guru dia syaitanir rajim. Ajar cara bercakap nak punuh hati. Nak habis semangat. Nak punuh cara mikir. Punuh perasaan. Dan sebagainya daripada perkara-perkara yang syaitan itu kanak daripada seorang seorang orang ada orang kata dia. Lidah ni penting. Bukan duk di rupa, terkadang rupa tengok Allah. Din, rupa agama 100%. Akan tetapi apabila kita tilik pada percakapan Allah, lebih teruk daripada orang tak beriman lagi. Ini tak boleh. Kita sebagai orang beriman, tak boleh. Saya mengingati diri saya sendiri dan kepada saudara kita yang dihormati sekalian. Kerana lidah ni adalah perkara yang dua benda. Bahaya dan manfaat dia belakang. Guna kena, guna tak kena, kita lah yang kena tanggung jawapan itu. Jadi Tuhan ada ayat kata, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah."
siapa lagi nak lebih baik perkataan? Nak lebih baik perkataan. Perkataan di sini makna gano? Makna seruan, cakapan, isi kandungan, ilmu pengetahuan yang gunanya lidah itu mentadbirkan. Guna lidah itu mengertikan, memahamikan. Itu maksudnya. Qaulan mimman da'a ilallah. Nak lebih baik daripada mereka yang mengajak kepada Allah. Ini inti kita nak mengajak ni, kena mengajak kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa da'iyan ilallahi biiznihi. Jadi pendakwah, penyeru kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala. Heret manusia tu kepada da'a ibadatallahi ilaih. Makna apa nama di sini? Mengajak manusia kepada ibadat akan Allah subhanahu wa ta'ala. Rupa lagu mana? Banyak rupa. Sekadar mana kita kuasa, sekadar mana makanah kita, tempat yang kita duduk, mana pangkat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, kita gunalah lidah. Sekadar mana kita mampu. Jangan kita itu lakoh daripada garisan. Tak boleh. Jangan lakoh kekuasaan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Tak boleh. Sekadar yang Tuhan berikan kepada kita, sekadar mana? Sekadar itulah. Apa? Kerana orang yang bercakap lain daripada midan dia, kekuasaan dia, ilmu pengetahuan dia, ia akan pergi kot lain. Ia tak kena. Sebab tu kita kena bercakap sekadar mana hak yang kita mempunyai kekuatan ilmu pengetahuan. Sekadar tu lah. Lain pada tu tak sah. Da'a ilallah, kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kepada Allah ni mana? Kepada iman kepada Allah. Kepada ibadat kepada Allah. Kepada mengingati Allah. Kepada agama Allah dan sebagainya. Bukan kita jadi pendakwah, kita nak panggil benda tu kepada diri kita lah. Panggil pada diri kita, panggil kepada puak kita, kumpulan kita, itu bukan. Itu bukan da'iyan ilallah. Da'iyan ila nafsihi huwa, kepada diri seseorang itu, kepada puak dia, kumpulan dia dan sebagainya. Itu bukan. Walaupun boleh kita ta'amul, mana kata kita boleh bercapur tangan, dalam arti kata kita naknya orang panggil kata buat kerja satu perkara ramai-ramai jamaah kita, tak apa. Nampak tak tu? Tu tak ada masalah. Akan tetapi kita nak panggil kepada puak kita, parti kita dan sebagainya, itu tak boleh. Negeri, parti kita, jamaah kita, ajaran kita kena duduk di atas dasar ad-din. Bukan dasar lain. Nampak tu tak? Itu dia. Ini kita kena pahami jadi molek. Masa kita duduk di akhir zaman ni, kita kena pahami molek masalah ni. Kalau tidak, nescaya kita akan jadi mangsa kepada pihak-pihak yang tertentu. Jadi mangsa. Akhirat esok kita kena masuk neraka dengan sebab kita jadi mangsa kepada orang-orang yang tertentu. Sebab tu jangan kita duduk umpama itu. Kena pilih jadi molek. Gunakan ilmu pengetahuan, akal fikiran, tenaga yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Baik. Kemudian, itu amalan lidah molek sekali. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا. Ini syarat satu lagi. Dia mengajak manusia kepada agama Allah. Suruh semaya, suruh puasa, suruh zakat, suruh haji, suruh zikir dan sebagainya. Sedangkan dia itu وَعَمِلَ صَالِحًا. Dia sendiri pun buat juga. Dia buat juga amalan tadi itu. Dia sendiri makna kata jadi pendakwah. Tapi dia pun duduk bawah retahan Allah subhanahu wa ta'ala. Semaya serupa dengan perkara yang dia menyeru. Puasa serupa dengan perkara yang dia menyeru. Yang menyeru orang suruh puasa, dia pun puasa. Yang menyeru orang suruh semaya, dia pun semaya. Dia menyeru orang suruh baca Quran, dia pun baca. Dia menyeru orang suruh zikir pada Allah, dia pun
Zikir kepada Allah dan sebaliknya. Nampak tu tak? Ia menyuruh orang jangan tinggal semaya. Ia pun tak tinggal semaya. Ia menyuruh orang berzikir pada Allah. Dia pun tak mana kata tak sibuk orang berzikir pada Allah. Mana kata ia tu lari orang. Jangan kita terlupa zikir pada Allah. Ia pun tak lupa juga. Yang gitu cara dia. Itu hendaklah kita kena faham jadi molek. Supaya kita pakat-pakat jadi selamat belaka. Sama ada da'i dengan mada'u. Pendakwah dan orang yang kena dakwah. Orang yang menyeru dan orang yang kena seru. Sama-sama dapat ganjaran, dapat keselamatan, kebahagiaan, kejayaan di sisi Allah Jalla Jalaluhu wa taqaddasat asma'uh. Kemudian, wa qala innani minal muslimin. Ini kena ambil pendirian. Wa qala innani minal muslimin. Allahu Akbar. Makna gana di sini. Makna kata dia itu kena mengaku. Berani nak mengaku. Kena ada pendirian yang dia itu nak mengaku kata sesungguhnya aku ni termasuk daripada seorang daripada kalangan orang muslimin. Makna kena yakin dulu. Benar hak yang nak royak tadi tu ajaran hak Islam sungguh ke tak? Benar yang dia nak menyuruh tadi tu ajaran Islam sungguh ke bukan? Benar yang dia itu nak panggil manusia, dia itu tahu ke tak kata dia tu betul ke? Tak betul. Ukuran atas ilmu pengetahuan. Bukan ukuran duduk di panatik ke, duduk di kumpulan puak tu puak. Tak. Duduk di atas ilmu pengetahuan yang yakin daripada Allah Ta'ala dan Rasul. Bukan duk seru kelik kepada yang lain. Seru tadi kerja pendakwah kena seru mereka itu kelik pada Allah Ta'ala dan Rasul. Maka kena nyata kata kita ni Muslim. Setara mana? Ajaran yang kita dah bawa ni ajaran Islam ke bukan? Nampak tu tak? Yang jangan jadi isu pelik-pelik tadi. Reba apa boleh? Apa nama risuah pun tak apa. Zalim pun kita aku dan sebagainya. Itu adalah luar daripada ajaran. Kita jangan semabur perkara-perkara itu dengan apa yang kita nak mengajaknya manusia kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Kena berani mengaku kata waqala innani minal muslimin. Sesungguhnya aku ni termasuk daripada orang-orang yang muslim. Duk dalam ajaran Islam. Ayat hak mula saat ni di kepala ayat mimman da'a ila Allah. Dari itu balik belakang ni ayat tu lah waqala innani minal muslimin. Jadi muslim ni duduk bawah ajaran Allah Subhanahu wa taala, duduk bawah. Ni ajaran tu duduk bawah. Duduk bawah mana nah? Makna kata ia senantiasa duk amal dengan ajaran Allah Taala, duk semaya, puasa, zakat dan sebagainya. Dan hak lain-lain lagi lah. Bab muamalat, bab munakahat, jinayat, dan ibadat, bab iman, bab tauhid dan sebagainya. Kemudian Allah Ta'ala nak royak kepada kita. Kata, benar hak ajaran Islam dengan ajaran hak bukan Islam, dia tak sama. Tak sama. Di sisi tuan yang menjadikan alam ini, menjadikan makhluk segala-gala, dia tak sama. Tak sama sama sekali di antara perkara yang hak Tuhan itu retah suruh dengan perkara yang Tuhan tak retah, perkara hak Tuhan tak suruh. Tak sama. Tak sama sama sekali. Dengan sebab itu Allah Ta'ala katakan wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah. Ini kaedah besar sekali. Kaedah yang kita sebagai umat Islam kena ambil tahu. Kata dan tidak sama kesan dan hukuman perbuatan yang baik dan perbuatan yang tak baik. Tak sama. Zalim tak sama dengan adil.
Muslim tak sama dengan orang yang bukan Muslim. Mukmin tak sama dengan kafir. Ajaran Al-Quran tak sama dengan ajaran hak lain daripada Al-Quran. Reba tak sama dengan jual beli. Nampak tak tu? Nak kita faham jadi molek benda ni. Kerana terkadang kita pada zaman yang kita duduk ni yang bila sama di antara zalim dengan adil. Kenapa boleh jadi balik neraca jadi gitu? Kerana kemaslahatan yang ada di dalam jiwa seseorang yang bukan nak mengajak manusia kepada ajaran Tuhan dan ajaran hak Nabi Muhammad SAW bawa. Ya gitu cara. Dengan sebab itu kita kena faham benar-benar masalah. Kita nak kerja gapo, nampak tu tak? Kita nak buat gapo, pasti kita tadi itu kena lihat jadi molek dulu. Nak letak diri kita ni di mana, tengok molek. Kerana benda ni Tuhan royak kata tak sama. Di antara kebaikan dan benda hak tak baik. Ini terkadang benda hak baik kita nak beza tak leh dengan hak benda tak baik. Masalah duit risuah, masalah duit reba, masalah duit penipu, menega perkara yang agama kita tegah. Duk makan, minum, pakai, buat haji, buat umrah, semaya, puasa dengan duit tu. Dengan harta benda tu, dengan wang tu. Di manakah kita nak hasilnya keselamatan dunia, keselamatan akhirat? Di mana? Dia tak boleh nak. Dan sebab itu, benda mudah. Tetapi kalau mudah, kita sendiri terkadang tak boleh nak buat juga. Nampak tu tak? Tuhan kena hajar lagi ke tak molek di antara benda baik dengan benda tak baik. Sebenarnya akal manusia tadi itu boleh mikir. Tetapi Tuhan nak rayak kata memikir kena dak. Aku nak rayak pula satu lagi supaya apa? Supaya nak kata balik aku tadi itu nak mengingat timung kata tak sama dah di antara benda baik dengan benda tak baik. Kerana sekarang lah ni ada juga teori-teori baru. Dia kata tak payah nak buat baik, baik dengan tak baik serupa. Tak. Pada mu'athirat, pada orang yang kita buat terkadang ada gitu. Tetapi kebaikan tadi itu tetap kebaikan. Hak tak baik tetap tak baik. Tapi manusia kita ni ada juga pasal kata buat baik tak boleh baik. Hak tak buat baik boleh baik. Hak tu di sisi pandangnya orang, hak tu lain. Ada pun di sisi ajaran, hak tu lain. Tu tak? Tu dia. Lalu Tuhan kata idfa' billati hiya ahsan. Idfa' billati hiya ahsan. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Ini satu perkara yang kita kena guna dalam hidup kita. Kita nak lari tak lepas daripada perkara hak Tuhan royak ni. Alah mana? Tuhan kata idfa'. Kalimah idfa' ni suruh kita mempertahankan, suruh kita tolak. So kita pecah tu baik. Tu makna asalnya gitu. Kita kuih dengan gitu, dengan tangan kita gitu. Idfa' Tuhan kata tolaklah kejahatan yang ditujukan kepadamu. Allah. Kejahatan orang tujukan kepada kita. Sama ada dengan perkataan, dengan perbuatan, dengan rancangan, dengan akal fikiran, dengan segala-gala perkara
yang orang hati tadi itu ada hasid, orang yang hasad dengki terhadap kita, orang yang ada dendam terhadap kita, walahal kita tidak ada kesalahan apa-apa pun, akan tetapi tidak salahnya Adam alaihissalam dengan iblis, tak ada salah gapo-gapo. Tetapi iblis ya hasid, ya dengki kepada Adam alaihissalam, sampaikan kesan dengki dia itu menjadikan perkara-perkara di dalam hidupan Adam itu jadi rusak. Kita kena mari kepada dunia, tak lain tak bukan dengan sebab dengki. Dengan kita guna dengki dalam dunia ni, terkadang tepat kediaman kita, api dengan kau isap. Ya gitu. Nanti kita, ni perkara yang benar. Maka Tuhan ni nak wayak kepada kita. Ni masalah berat ni. Masalah yang orang kalau tak ada siapa sungguh iman dia, terkadang dia beriman lah dengan ayat ni, tetapi dia nak buat perlaksana hak Tuhan wayak tu. Payah. Lagu mana? Tuhan kata idfa. Tolak olehmu kejahatan, tolaklah kejahatan yang ditujukan kepadamu tadi itu dengan cara yang lebih baik. Allah, dengan cara yang lebih baik. Orang kemukakan, tujukan kepada kita dengan kejahatan, kita tolak kepada dia balik, tak suruh tolak, tapi tolak kebaikan. Ni makna kata darajat satu lagi. Kalau orang biasa ni, orang wui hak tak molek, kita pun sutih hak tak molek. Nah, hak ni tak. Dia wui tak molek kita, Tuhan suruh beri hak molek ke dia. Balah mana? Nanti kita nak misal. Supaya nampak je tak? Yakni dengan memaafkan kesalahan itu ataupun buat baik kepada dia. Allah. Maaf. Ada manusia umpama ni ada. Guru salah satu daripada guru kita. Orang ni bunuh anak dia. Anak lelaki pula tu. Bunuh. Mati. Kemudian kerajaan nak ambil lah tindakan di atas orang yang bunuh tu. Lalu ayah dia ni maaf. Maaf kepada orang tu. Kawan anak dia juga awak kerja tu, maaf. Jiwa orang yang beriman. Pada sekarang zaman kita dok ni, ada. Allah. Karena dia tak ada kira nak ambil balasan daripada orang yang ia maaf tu. Tak. Dia nak ambil ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia tak ada nak ambil daripada manusia. Nampak tak tu? Manusia kita, terkadang kita buat baik kepada dia, kita tak boleh pun kebaikan daripada dia. Kita boleh daripada Allah Ta'ala hatta melalui orang-orang lain pula. Makhluk-makhluk yang lain pula. Gitu lah. Orang yang duduk dalam midan buat kebaikan kepada umat masyarakat, dia akan dapat. Nampak tak tu? Lalu apabila orang tujukan kejahatan kepada kita, Tuhan kata idfa' billati hi ahsan. Sama ada dengan perbuatan ataupun dengan fikiran ataupun dengan cakapan. Allahu Akbar. Oh, payah ni. Nampak tak tu? Oh, payah. Tapi alhamdulillah, dalam umat Nabi kita alaihi salatu wassalam, ada lagi orang yang sapa makam ini, sapa kepada pangkat ini, sapa kepada apa yang Allah Ta'ala rayak di dalam Al-Quranul Karim. Ada. Hak ni makam hak tinggi Nampak tu dah galik ke hak nung orang duk pakai. Fa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih. Wa la in sabartum lahu khairul lis-sabirin. Orang menyakiti mung, mung pun balas sebagaimana dia buat kepada mung, tapi jangan lebih. Tapi kalau mu sabar, lebih baik. Itu dia. Ada pun hak sini makam satu lagi ni, makam hak tinggi ni, maaf ke dia. Allahu Akbar. Maaf lagu mana? Orang kata kita, maki terhadap kita,
Cucur kita, depan muka kita. Kita tak maki kelik, kita senyum, kita rayak dengan baik. Tu dia tu rupa lagu tu. Tapi berapa orang nak sampai situ, Allah alam. Nampak tak tu? Situlah tempat yang kita kena tengok sendiri. Kalau kita tak tengok, hanya tak nampak. Nampak tak tu? Orang ni buat jahat terhadap kita dengan perbuatan dia. Kita sekatkan kejahatan yang nak buat kepada kita. Kita pegang tangan dia ke apa. Cuma kita tak buat dia balik. Kita tak buat dia balik. Bahkan kita senyum kepada dia. Kita maaf kepada dia. Bukan biasa. Bukan biasa orang boleh sampai situ. Mana orang sejuk benar. Orang yang sejuk dengan iman dia. Ia tak ada kira banyak dah orang umpama ni. Sebab ia tak ada kira ke dunia sangat. Ia kira pada alam lagi. Alam akhirat. Alam hak kekal abadi. Kita ni orang biasa. Tak ada nampak mana akhirat ni. Ia tak sampai sini. Tapi kita ngaji dulu. We tahu dulu kata Tuhan tu nak macam mana terhadap kita. Kita kokok kikih lah. Kokok kikih hati kita. Bersihkan hati kita sikit. InsyaAllah. Kita akan sabarlah apa hak Tuhan raya ni. Tu dia. Surah idfa' billati hiya ahsan. Dengan cara yang lebih baik. Apanya tujuan ya Allah? Yang kamu itu, yang engkau itu suruhkan kami sebagai hamba mung tu buat umpama ni, gaponya Tuhan? Orang buat karuk kita, kalau logik dengan cara mikir kita balas lah. Dia mau bercakap tak walak kita balas lah. Walaupun harus dalam agama kita. Tapi balas jangan zalim lah. Satu-satu. Dua-dua. Gitu. Nampak tak? Tapi sini ni, maqamul af. Nak memaafkan. Nak ui kali bahasa saya panggil, hai apai. Ui maaf. Tuhan suruh kita buat umpama ni, gaponya hikmat. Ni dia. Hikmat Tuhan royak sendiri. Tak ada orang lain dah royak. Tuhan sendiri royak. Padahal kita dengar daripada Tuhan kita, jadikan kita ni royak. Lah mana? فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Ni. Kalaulah orang yang menyakiti kita, dia sebagai orang, sebagai manusia, umat Nabi kita alaihissalam, orang kita kalau jahat setara mana pun, apabila kita berikan kebaikan kepada dia, akan luka hati dia dengan kebaikan yang kita beri. Tuhan yang nak situ. Dia kecek tak molek terhadap kita. Kita tak ada kata gapo dia. Kita tak ada maki seperti mana dia maki kita. Kita tidak cucur sebagaimana dia cucur kita. Kita tidak laknat sebagaimana dia laknat kita. Kita kecek molek dengan dia. Dia sapak kaki tangan dengan kita, tapi kita mempertahankan tangan dia daripada muka, daripada tubuh kita. Tapi kita tak buat tangan kita tak menyakiti dia sebagaimana dia menyakiti kita. Belah mana Tuhan kata? فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ. Ini. Lah mana? Yani apabila engkau berlaku di makian, apabila engkau tu berlaku di makian. Belah mana? Apabila buat lagu tu berlaku di makian. Apabila engkau berlaku di makian, maka orang yang menaruhkan perasa, hak duk taruh, hak duk berasak di dalam hati dia tu, nak murih kita tu, perasaan musuhan terhadapmu dengan serta-merta akan jadi seseorang yang kawan yang baik. Waliyun hamim, katanya ahli tafsir, maknanya sadiq. Makna jadi kawan yang baik. Kawan yang boleh susah sekali. Kawan yang boleh kita itu nak harap hati. Kawan yang boleh kita itu nak capur tangan pergi kepada kejayaan. Itu dia. Seperti siapa? Kalau kita tengok, seperti Sayyidina Umar. Masa dia jadi jahiliyah dulu tu, orang tanya kata, "Hei Umar, siapa membenci sekali? Muka piah membenci sekali? Siapa membenci sekali mu tengok?" Ya tak lain tak bukan iaitu Muhammad. Tapi Muhammad Nabi SAW tak pernah menyakiti dia.
tak pernah gunanya cara seperti dia guna. Seperti Umar guna dengan dia. Nabi jumpa dengan dia, Nabi senyum. Nabi tengok dia, Nabi senyum. Nabi kecek molek dengan dia. Terkadang kita Allah tangan je tak usah Allah. Orang kita ni ada je pesing bakar, pesing lah raja pesing tu. Nah, maksud kita senyum, dia paling kok lain. Terkadang kita hadiah barang hantar balik. Ada orang PA perangai lagu tu dalam dunia ni. Bukan tak ada. Orang berimej tu bukan kata orang berimej. Lalu Sayyidina Umar ni dok menyakiti Nabi gitulah. Sokmo. Ikutlah kok mana dia beci sekali. Orang beci lagu mana jadi. Akan tetapi dengan sebab maqam Nabi SAW duk buat baik kepada dia, buat baik. Akhir sekali lah mana? Setelah daripada dia itu memeluk agama al-Islam dengan sebab budi pekerti Nabi al-Islam, iaitu Nabi Muhammad SAW, sekasih muka kepada dia setelah daripada dia beriman, dia iaitu Nabi Muhammad SAW. Sampaikan hari Nabi wafat tu, siapa dia kata Nabi wafat? Jadilah aku potong tekak sungguhlah, aku pacut tekak sungguhlah. Kasih. Buat apa tu jadi gerak ke apa tu Umar boleh jadi gitu? Kerana kasih. Mati-mati ni makna kata firaq. Mana telucuk perhubungi. Orang apabila kasih, dia nak mendekati. Tak saya menjauhi. Nak tanya khabar, nak dengar suara, nak tengok muka, nak nak khidmat kepada dia, nak dekat dengan dia, nak pergi cari, nak pergi ziarah. Orang kita kasihlah tu kan. Lalu mati-mati ni mana firaq. Mana kata nak mengasingkan di antara satu sama lain. Umar tak saya dengar. Kenapa? Salah dia? Tak ada salah dia. Sebab kasih dia. Sebab apa boleh timbul kasih di hati Sayyidina Umar tu? Kerana kebaikan yang Nabi Muhammad SAW kemukakan kepada dia setelah daripada Umar itu mengisaah. Isaah ni mana kan? Buat tak baik dengan dia. Orang buat tak baik dengan kita, kita buat baik dengan dia. Orang buat tak baik dengan kita, kita buat baik dengan dia. Akhir sekali dia patah hati. Hati manusia ni kalau keras seumpama bukit, lebih pada bukit lagi. Tapi dengan al-ihsan, dengan kebaikan, dia boleh patah. Percayalah sini ni. Tapi nak boleh buat, tak boleh buat tu atas pahaman kita, kuasaan kita, tenaga kita dan sebagainya. Kita kena tengok situ lah. Kalau tak tengok situ, Allahu Akbar. Nampak tu tak? Tu tak boleh. Kita tak kuasa. Ya, kita kena tajribah. Tajribah makna kata kita ambil kikih sikit-sikit. Sikit-sikit. Orang kita ni manusia ya gitulah. Sebagaimana dok royak pada awal mukaddimah tadi ya bukan malaikat. Ya ada salah, ada silap, mari tak tahu kat mana masa catung, tak ada, kita tak ada salah gapo tu. Nampak tu? Tak ada salah gapo masa catung tak tahu kat mana tu. Supaya kita dah lekat utai juta-juta dah. Jiwa manusia tu ya ada benar-benar lagu tu. Benar tak ada jadi kepelek ke gapo nah kita sebagai manusia jumpa benar-benar lagu tu tak ada pelek. Nah, kau dia panas tu kita hundur dulu. Tak usah gaduh tu. Kenapa? Muka dengan belakang tu nampak sama kau dulu. Dia tu. Tu duk kau dulu. Satu hari nampak je lembut balik, kita mendekati. Itu cara. Jangan duk kacau kau masa duk panas tu. Tak boleh. Tu dia. Baik. Ka'annahu waliyun hamim. Apa makna waliyun hamim? Makna kata seorang sahabat yang dekat. Seorang sahabat yang dekat lah. Hamim makna qarib. Hak dekat dengan kita. Hak dekat dengan kita lagu mana? Makna kata dia boleh ganti kesusahan kita. Habis licin. Dengan harta dia, dengan tenaga dia, dengan masa dia, dengan diri dia, dengan cakapan dia, dengan fikiran dia, segala. Kerana kita boleh hati dia. Orang kita ni apabila boleh hati, jelah dia pergi belakang. Hak duk bimbang hati tu, ya hati tak molek dia asah, tu tak ada arah tu. Nah, tu tak ada arah lah kalau hati tak molek dia asah, awak molek secara mana pun tak jadi.
So ya hati manusia ni katanya ulama nafsi ya asal tanah daripada tanah mana. Kalau tanah apa saya kata tanim me tak naik, tak sawarilah biji molek setara mana pun elok setara mana gomah setara mana tak naik. Ya duduk di atas jenis tanah hak tu jadikan tu. Dengan sebab itu ya ada juga manusia umpama tu tapi hak tu duk royak ni hak galik. Hak galik. Supaya hati Abu Jahal tu ke. Takkan Nabi tahu baik dengan dia. Nabi buat baik kecek dengan molek. Ya, bicara dengan molek, hatta perkara yang molek. Tak situ. Hanya gitu cara dia. Tapi manusia kita beriman tak sampai situ lah. Tapi ada juga hak siapa. Nampak tu tak? Tu jadi kita berhajat kepada kita i'mal aql. Kita tengoklah dengan akal fikir hak tu hawi, pandangan kita ni kita tengoklah sendiri. Kita tengok sendiri. Baik. Setelah daripada tu cara dia. Kalau kita ambil cara ni guna dalam masyarakat, Allah, jadilah. Tak apa salah. Nah, jadi seolah kata kita boleh guna dah cara hak Tuhan duk royak tu. Ada hak duk bosanya, kita tak pandai nak guna otak mana. Orang Islam ni dia kena guna otak lebih banyak. Bukan guna ran. Guna tenaga, guna nak bergocoh sama je bukan. Dia kena guna akal fikir. Itu cara hak dalam Islam. Nampak tu nah? Itu dia. Lalu Tuhan kata pada ayat yang akhir ni insya-Allah pada perjumpaan kita ni, dia kata wa ma yulaqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqaha illa dhu hazzin azim. Dhu hazzin azim. Allahu akbar. Lah mana pula? Wa ma yulaqqaha, makna kan? Dan sifat-sifat yang terpuji ini, sifat-sifat terpuji saat ni hak Tuhan duk royak tu. Apabila orang buat jahat kamu buatlah baik kepada dia. Apabila orang sampai kaki tangan kamu tahanlah dirimu tapi menjadi buatlah kaki tangan kau orang lagu tu. Apabila orang cakap pe tak molek kamu tahanlah dirimu dengan perkataan hak molek. Begitu. Terkadang orang kita ni, manusia kita ni, dia pelik bahasa juga. Kalau orang buat molek kepada dia, dia pandai kata orang tu bodoh. Nampak tak tu? Kalau orang buat tak molek kepada dia, dia pandai kata orang tu cidik. Dia gitu, dia pelik-pelik manusia kita yang mikir. Ni kita nak kecek pada fitrah hak asal manusia. Tak nak kecek hak jadi. Hak keluar tu baik pada fitrah hak asal. Tak, pakai lagu tu. Itu tak? Baik. Lalu perkara hak Tuhan royak tadi itu sifat-sifat ataupun wasiat-wasiat yang terpuji hak tadi itu tak didapati diterima. Yulaqqaha ay la yaqbaluha. Dia itu tak akan boleh terima perkara wasiat tadi itu illa allazina sabaru. Malaikat mereka yang bersifat dengan sabar. Bersikap dengan sabar. Nampak tu tak? Kalau tak bersikap dengan sabar, nescaya ia tak boleh nak terima. Hak tu royak tadi, ia tak boleh nak terima. Sama sekali. Kita royaklah setara mana, wilah pahamnya setara mana, ia tak boleh nak terima. Ya orang kita, ia terkatuk akal fikiran dia membodohkan diri dia sendiri, ia tak boleh nak terima kebaikan. Ini perkara yang kita nak tolong tak boleh. Sebab tu ulama nafsi yang kata, kalau fakir miskin harta benda, pakak boleh kita cari. Tapi fakir miskin cara memikirkan, tak boleh nak tolong ke apa. Betul tak? Ni cara yang Tuhan ada royak. Wa ma yulaqqaha illa allazina sabaru. Mereka orang yang bersabar. Orang sabar saja je boleh buat kerja dengan ini kerja. Tak tu ke? Tak boleh nak buat kerja. Nah, wa ma yulaqqaha illa dhu hazzin azim. Dan tidak juga dapat diterima dan diamal-malkan oleh orang yang mempunyai bahagian yang besar daripada kebahagiaan dunia dan akhirat. Maknalah mana? Makna kata dhu nasib wafidin minas sa'adati fid dunya wal akhirah. Makna kata orang tak boleh nak buat amal juga, malaikat orang yang mempunyai bahagian yang besar daripada kebahagiaan. Makna orang yang ada bahagia dunia dan akhirat, dia boleh amal hak tu hari raya tadi. Dia berasa cukup. Dia berasa puas hati.
Dia berasa kenal molek hakikat dunia dan hakikat akhirat, dia boleh buat kerja. Kalau orang semata-mata ada dunia, demi Tuhan tak boleh nak buat lagu tu. Dia nak buat, orang buat jahat ke dia, dia nak buat molek, oh berat. Kenapa tu? Orang buat tak baik dengan dia, dia nak buat baik. Oh, ayah. Sama ada cara memikir, sama ada percakapan, sama ada perbuatan, sama ada amalan, sama ikutlah gapo-gapo pun. Dengan sebab itu, kita sebagai Muslim, mukmin yang beriman, yang duduk bawah retah Allah Ta'ala, tak ada berkaitan dengan orang panggil kata habuan-habuan yang tertentu, tak jadi mangsa pada siapa-siapa, boleh. Boleh kita amal dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, hak Tuhan royak di sini. Nampak tu tak? Hak Tuhan royak di sini. InsyaAllah kita menyudahi pada ayat yang ke-35 lah dulu. Biiznillahi ta'ala. Kita ambil pada perjumpaan kita ni, tiga ayat dulu pada malam ini. InsyaAllahu Jalla Jalaluh, kita akan sambung pengajian kita pula pada malam besok hari biiznillahi ta'ala pada ayat kata wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah innahu huwas sami'ul alim. InsyaAllahu Jalla Jalaluh, marilah pada akhir jilsah kita ini, marilah kita pakat berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya Allah Ta'ala tu bukakan mata hati kita dan ilmu pandangan kita, boleh kita terimalah ajaran ya Allah Ta'ala itu royakkan kepada kita, sama ada hamba sendiri dan pendengar sekaliannya. Dan jangan terlupalah kita berdoa kepada Allah Ta'ala supaya Tuhan akadkan bala petaka daripada umat Nabi Muhammad SAW. Dan mari sama-sama kita itu ta'awanu 'alal birri wat taqwa, iaitu kita marilah membantukan pengajian kita dengan tenaga, dengan harta benda, dengan doa kita supaya kita itu dapat berjaya sama-sama dunia maupun di akhirat nanti. Pada akhir ni, as'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamih ayaja'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ahsin aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والكورونا يا رب العالمين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.